semua part ni kita dah cuci bersih-bersih tuan-tuan. Kita dah periksa setiap gigi dia. Jadi setiap gigi ni kita dah pastikan kalau dia rosak kita dah tukar. Macam saya cerita tadi kita dah tukar gigi, cek gear 5 punya gigi, semua okey. Lepas tu gear 1 punya gigi, semua okey. Kalau yang ni kalau ada makan memang akan berlaku tendang. Bukan saja yang ini saja. Dua ni memang peranan. Gigi yang kat sini dengan gigi kat sini tak mau makan. Kalau dia makan dia akan tendang. Satu lagi. Ini gear 1. Ni gear lever dia. Yang ni pun sama. Kalau gigi yang ni dah makan pun akan tendang. Jadi untuk gear tendang tu banyak. 3 sebab untuk gear tendang. Yang pertama yang tadi, yang gear ni, gear 1 ni, dia makan gigi yang ni. Cooper gear makan gigi yang ni. Yang ni dan juga gear lever makan gigi yang ni pun akan tendang gear. Jadi 3 punca gear tendang. Gear tu free balik. Ini gear 5. Kita cek gear 5. Gear 5 ni dia 2 pair, ada pair dia. Satu lagi pair untuk gear 5 adalah yang ni. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni ni gear 5. Dua-dua ni gear 5. Jadi itu saya kata tadi. Gear 5 tu bukan saja kadang-kadang bunyi dalam gearbox tadi bukan datang daripada bearing saja. Jadi banyak punca bunyi datang. Salah satunya adalah gear-gear yang pecah macam cakap tadi, ataupun ada line kat dalam ni. Selalu gear 5 lah. Okey. Lepas tu yang ni adalah gear ghostan. Fracture lah gear ghostan ni. Jadi untuk isu kalau tuan-tuan kata bearing, sekarang semua bearing ni dah baru. Ni bearing lama tapi elok, tak ada masalah. Ni bearing lama. Ini bearing gear 4. Ini bearing gear 2. Ini bearing gear 1. Ini bearing gear ghostan. Okey. Yang ni adalah bearing gear 5. Dia duduk dalam ni. Yang ni adalah bearing paling belakang sekali. 62/22. Yang ni adalah bearing paling tengah untuk gear ni. Gear tengah yang ni. Okey. Yang ni adalah 6206 untuk counter shaft paling depan sekali. 6206 NR. Ni. Okey, 6206 NR Ini paling depan sekali. Dia akan duduk nanti dekat sini kat gear 4. Dia duduk kat sini. Okey. Yang ni satu lagi 6305 NR. Dia akan duduk dekat tengah. Counter shaft paling tengah. Ni. Dia duduk dalam ni. Okey tuan-tuan. Sekarang saya bagi tahu sejelaskan balik kat tuan-tuan. Punca bunyi itu banyak. Kadang-kadang ni batang shaft ni, kalau dia contoh bearing ni dia dah pecah dalam, kita biar, dia akan makan benda ni. Dia akan ada line up. Bila akan ada line, akan ada bunyi. Okey, satu lagi saya beritahu. Contoh, sekarang semua bearing ni kita dah tukar baru. Ada juga bunyi. Apa alasan kita? Adakah bearing juga punca? Tak. Jadi punca bunyi tadi banyak saya katakan. Contoh yang ni gear ni, kalau kita abaikan penjagaan minyak gear, jadi gear ni semua akan makan. Macam kat sini dia tajam ni. Dia telah tajam. Kenapa dia tajam? Sebab masa gear ni bergerak, contoh macam ni saya tunjuk balik Gear ni bergerak macam ni. Masa gear ni bergerak, bila minyak kita tak jaga, automatik dia akan hakis setiap gear ni. Bila dia hakis, jadi dia akan ada free kat situ. Jadi dalam keadaan laju dia akan menghasilkan bunyi. Tak payah lajulah pun. Masa dalam keadaan idle engine kita parking, mesti saya jamin mesti akan ada bunyi. Takkan dapat nak senyap 100% tu, takkan dapat. Sebab apa? Kesan gear-gear ni dah makan. Contoh macam sprocket motor. Siapa yang pakai motor dia tahu. Kalau sprocket dah makan, macam mana buh minyak sekalipun still akan ada bunyi. Biasanya kita tekan kelas dia senyap. Jadi punca-punca tadi banyak punca-punca bunyi tadi banyak. Bukan setakat bearing saja. Kita kata okey, aku punya gearbox ada bunyi lah. Nanti tuan-tuan tanya bengkel, tukar bearing boleh senyap tak bunyi? Saya kata nasib.
benda tu nasib, bukan menjaminkan pun. Oh, tukar bearing dia boleh senyap 100%, tak boleh. Kalau gear tak jaga, minyak tak jaga minyak gear, saya jamin takkan boleh dapat senyap 100% macam baru, takkan dapat tuan-tuan. Okey, sekarang tuan-tuan saya update, saya akan pasang benda ni. Sekarang tuan-tuan kita pasang Kita pasang gear kita Batang shaft ni kita kena beri minyak lah. Bearing dia pun kena beri minyak lah. Okay, ni gear 3 Gear 3. So, gear 3. Okey, satu lagi tuan-tuan. Mesti tuan-tuan ingin tahu, kenapa payah masuk gear? Contoh, gear 3 saya payah masuk lah. Kenapa Saya dah tukar kelas pun gear payah masuk. Okey. Saya nak share satu lagi pasal payah masuk gear. Dalam gearbox ni berkenaan dalam gearbox. Kelas dah tukar. Tapi satu berkenaan kelas. Sekejap. Okey. Ini pun salah satu punca kenapa payah masuk gear. Jadi, sebenarnya bila kita turun kelas, apa yang perlu kita jaga, kita periksa flywheel. Kadang-kadang flywheel kita dah makan. Bila dah makan, kita perlu skim. Macam ni, ini adalah flywheel yang saya dah skim. Bila kita dah skim, permukaan ni cantik, rata. Yang pertama, kita akan dapat dua. Yang pertama sekali, kelas kita akan tahan lama sebab permukaan ni dah rata. Jadi dia makan rata. Yang kedua, kita dapat masuk gear yang senang. Sebab apa, permukaan ni, bila dia tak rata, dalam keadaan enjin hidup, benda ni berpusing. Bayangkan RPM tuan 3, makna kalau 3 adalah 3000 seminit. Sedangkan bila kita tuan tekan kelas, dia mesti ada gap. Tetapi oleh permukaan yang tak rata, gap tadi tak kena. Jadi dia akan sangat sikit. Apa yang berlaku tu yang masuk gear. Krrr, sebab flywheel tak skim. Yang kedua adalah sebabnya kurang jaga minyak gear. Mungkin baru jaga, sekarang baru jaga. Sebelum ni tak jaga. Bila kita tak jaga, okay, saya terangkan balik. Dekat setiap gear ni ada lubang. Tengok ada lubang minyak. Lubang minyak ni, kalau kita tak jaga minyak gear tadi akan jadi selut. Bila jadi selut, dia akan sumbatkan lubang gear. Apabila lubang gear sumbat, makna dia tak lancar, minyak tak licin kat situ. Berlakulah susah masuk gear. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni adalah gear lever tuan-tuan. Ni gear lever. Bila kita masuk gear, benda ni akan bergerak ke atas dan ke bawah. Dia akan masuk macam ni Ni gear lever. Dia duduk macam ni Dan contoh lagi yang ni lah. Senang cerita, ni gear 1. Ni gear 1. Bila kita tekan gear, benda ni bergerak Ni gerak, pump dia masuk kat sini, dia lekat. Bila kita tolak balik, dia patah balik. Jadi sebenarnya pergerakan yang ni tidak lancar. Kenapa dia tidak lancar? Satu sebab tadi juga, tak jaga minyak gear. Bila tak jaga minyak gear, permukaan yang ni akan berlekuk-lekuk sebab berlaku hakisan. Jadi pun sama. Caranya macam mana nak buat? Turun gearbox lah tuan-tuan, tak ada jalan lain lah. Turun gearbox, kita periksa. Kalau betul yang ni kena tukar lah. Okey, itulah punca-punca kenapa payah masuk gear. Walaupun dah tukar minyak gear pun still sama juga. Jadi jalannya kena barai. Okey, sekarang kita buat pemasangan bearing ni. Kita dah masuk bearing ni. Ni adalah bearing gear 3. Kita masuk, kita dah beri minyak. Beri minyak gear Kalau kita tak beri minyak gear masa pemasangan ni, masa kita start mula-mula kan, dia jalan, habis dia cala. Minyak. Ini gear 3. Ini adalah gear lever dia.
Ini gear lever gear 3. Okey, sebelum tu cooper gear. Cooper gear kena pasang lah. Periksa, kita dah periksa semua bahagian, cooper gear semua dalam keadaan baik. Tapi nak okey lagi macam ni lah. Simply macam ni lah. Masuk cooper gear untuk gear 3. Lepas tu gear lever. Okey, 6. Gear 3. Kita masuk gear 1. Gear 1 ni dia ada bush Ni bush dia. Masuk gear 1 punya bush. Oh sorry, gear 2. Gear 2 sorry. Tadi ni gear 4, ni gear 4 punya gear lever. Ini gear 3. Ini gear 4 punya, nanti kat atas gear 4. Ini gear 3. Ini gear 2 betul lah, gear 2. Ini gear 2 punya bush. Lepas tu masuk bearing gear 2. Ini bearing gear 2. Tuan-tuan, sekarang kita mulakan pemasangan ya. Jangan lupa batang shaft ni kita bubuh minyak. Kita pasang bearing dia. Kita masuk ya. Ini adalah gear 3 punya gear jangan lupa kita bubuh minyak juga kat sini. Kat bearing ni. Mengelakkan dia akan makan batang shaft. Kita tak mau dia makan. Okey. Bubuh minyak sikit kat sini. Okey, lepas tu pasang cooper gear. Ini cooper gear dia Cooper gear ni pun kita dah bubuh minyak kat sini. Kat gear 3 punya ni. Pasang cooper gear kat sini. Lepas tu pasang gear lever untuk gear 3. Okey. Okey, dah masuk. Sekarang ni adalah bush untuk gear 2, bush bearing. Selepas masuk bush bearing, bush ni bubuh minyak gear sama je. Masuk bearing dia. Lepas tu masuk cooper gear. Sorry. Fita ambil. Okey. Sekarang ni adalah gear 1. Gear 1 ya. Okey, jangan lupa bubuh minyak juga kat bearing ni. Masuk gear 1. Kita periksa balik Ni gear lever gear 3 dan 4. Ini gear 3, gear 4 kat sini. Ini gear 2. Ini gear lever gear 2 dan gear 1. Ini gear 1. Saya lupa tadi, saya tersilap. Okey, settle yang tu. Sekarang kita pasang dia punya bush untuk bearing. Settle masalah untuk yang ni. Okey, sekarang kita nak pasang bearing 6305 Kita bubuh minyak dulu bagi licin.
dia. Sebab kita tak ada pump, kita buat secara tradisional lah. Tujuan dia sama je pun. Okey, ngam. Dah masuk. Bearing dah masuk eh. Okey, kita dah pasang bearing. Semua barang. Sekarang kita dah pasang semua, bearing pun dah pasang. Okey, apa yang berlaku sekarang, apa yang perlu kita buat seterusnya adalah siapkanlah pasang semua. Ini gear 4 nya, kita nak masuk gear 4 kat sini. Ini bearing gear 4. Pegang. Bearing gear 4 kita pasang. Okey, ini gear 4. Gear dia adalah ni eh. Gear 4. Kurang. So, gear 4. Okey. Okey, cun. Dia dah duduk, ni dah siap. Sekarang kita nak masuk dalam ni. Okey tuan-tuan, sekarang kita pasang eh. Okey, dia dah masuk. Dia dah masuk kat bracket eh. Dia dah masuk kat bracket. Kita masuk dia clip eh. Okey, klip dah masuk. Tengok dia dah padat dah. Okey. Kita pasang cover eh.
Okey, selepas kita dah ikat yang tu, kita pasang pula yang ni. Jangan lupa masuk yang ni. Ni aku masuk. Masuk. Masuk gear Ghostan. Samalah, kena bubuh dia punya bearing. Kena bubuh dia punya boost dulu, boost bearing. Okey, dah boost bearing. Bubuh minyak gear. Masuk bearing dia. Yang kedekut bak minyak Okey, kita masuk gear reverse. Gear reverse dah masuk. Okey. Sekarang kita masuk gear 5. Ni tuan tengok cantik dalam kan. Tak ada line tak ada. Okey. Okey, sekarang kita pasang batang shaft Pasang batang shaft Pasang batang shaft. Gear 1 punya ni, gear 1 punya gear lever Gear 1. Sorry, gear 3 dan gear 4. Sorry, gear 3 dan gear 4. Gear lever. Masuk dekat sini. Okey, sekarang kita pasang dia punya lock. Lock untuk gear lever, gear Ghostan dengan gear 5. Dia dah masuk. Masuk cantik. Kita pasang cooper gear untuk gear 5. Okey. Ini adalah bearing untuk gear 5 Okey, jangan lupa bubuh minyak gear dekat bearing ni. Okey, sekarang yang dekat sini pun kena bubuh minyak gear. Nanti cooper gear tu berpusing kat sini lah. Okey, kita masuk. Okey, selesai. Lepas tu kita pasang dia punya ni lah, bearing yang lain. Ni bearing kecil, yang ni bearing kecil. Duduk kat sini Okey. Lock dekat sini. Okey. Kita masuk lagi. Satu bearing kecil. Okey. Yang ni adalah
gear ni, dia punya alo ni nanti akan join dengan speedo gear. Dia yang pusing sebenarnya speed tadi. Speedo gear kita dia lah yang pusing. Okey, lupa. Sebelum kita masuk ni, kita kena masuk gear 5 yang bawah dulu. Kalau tak nanti menangis. Gear 5 yang bawah ni. Jangan silap sikit. Okey, kita masuk. Lepas tu baru masuk yang ni. Step ni memang peranan tuan-tuan. Step ni. Okey. Baru masuk dengan klik. Okey, ngam. Dia masuk dia punya nut. Lepas tu barulah kita pasang gear lever yang last. Pasang shaft gear lever ni. Ni dia ada satu bearing lonjong. Bearing lonjong ni jangan lupa masuk. Okey. Baru kita masuk pasang shaft gear lever. Ni gear 3 dan gear 4 punya gear lever. Sekarang kita pasang dia punya pin. Tengok sini. Pinggam tak? Lampu tak? Atas. Lampu. Okey. Ni. Dengan okey, selesai.
Bagi dia punya bearing. Ni bearing. Masuk dia punya spring. Sini pun sama, masuk bearing. Masuk spring. Ini pun sama. Masuk bearing. Masuk spring. Dan kita ketatkan. Wah, licin lah pula. Okey. Kita test Kita test tuan-tuan, kita letakkan dalam bawah ni. 23 box. Ada diri. Kita letakkan dulu. Okey, sekarang kita test tuan-tuan. Sekejap. Sebelum tu tengok sini. Kita lock dulu, takut nanti lock ni lari. Tu kita lock balik. Kita lock terlebih dahulu ya. Okey, kita dah lock. Sekarang kita nak tahu hasil dia. Betul ke dia dah okey? Okey. Ni gear 1 kita tengok Ni gear 1 Kita pusing. Pusing elok Gear 1. Ke sini gear 2 Gear 2. Kita pusing. Ni shaft depan Ni shaft pergi long shaft. Okey, gear 2 ngam elok. Ni gear 3 Kita pusing balik. Sama sahala. Okey, elok jalan elok gear 3. Kita free. Ini kena buat macam ni lah. Free. Okey, kita masuk gear 4. Okey, ni gear 4. Kita pusing balik. Okey, elok gear 4. Tengok hala dia sana. Kita free. Kita masuk gear Ghostan. Okey. Mesti dia patah balik sini tengok patah balik. Ni gear Ghostan ataupun gear reverse. Okey, kita free. Kita masuk gear 5. Kita pusing mesti ke sana, laju. Okey. Gear semua dah masuk elok, tak ada masalah. Lepas ni dah boleh pasang cover. Jadi sekarang pun minta maaf, saya rakam ni sebenarnya malam Malam. Kenapa saya buat malam? Saya tak nak ada gangguan. Memang kita nampak, senangnya dia buat. Macam kacang je, aku pun boleh buat kot. Belum tahu tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan boleh buat. Sebab ini bukan bidang tuan-tuan. Dan lagi pun benda ni kena cukup teliti. Kita tak boleh lupa satu barang. Step dia pun kena betul. Macam sama juga orang masak. Kita tengok orang masak, senang je dia masak. Kita cuba masak sendiri tak jadi. Kenapa aku buat tak sama rasa dengan dia? Sebab itu bukan bidang tuan-tuan.
Jadi video tutorial ni saya sharekan supaya tuan-tuan tahu macam mana kerja-kerja buat gearbox, repair gearbox. Jadi nanti saya nanti selepas ni saya akan pasang cover, kita test, kita pasang dekat van, kita test drive macam mana hasilnya. Yang kita dah siap install macam semalam kita dah test kan, semua gear boleh masuk elok. Sekarang ni kita siapkanlah. Kita buat finishing. Kita siapkan tuan-tuan. Semua dah bersih. Mana kain? Part yang kat sini kena bersih ya tuan-tuan. Kena bersih. Sebab kita nak bubur dia gam. Tu saya kata. Saya pernah cakap sebelum ni kan. Kalau gearbox yang dah direkonkan, nak dapat senyap 100% susah. Susah tuan-tuan. Jadi nak tahu macam mana tanda-tanda gearbox yang dah direkonkan. Nanti dekat sini kita akan bubur gam. Macam mana punya pandai gam tu akan nampak. Jadi sebenarnya bagi saya setakat dia bunyi sikit tu tak ada masalah. Kalau tak ada isu gear tendang, tak ada isu gear tiba-tiba free. Jadi part-part yang ni perlu kita dah bersihkan semua part-part ni. Ni pada masa yang sama kita periksa speedo gear ni. Kalau speedo gear ni dah makan, apa yang berlaku? Kita punya meter kilometer tak jalan. Tak jalan. Ini kena check lah, kena buka. Jadi periksa dia, kalau dia tak cantik, tak salah pun kita tukar sekali jalan. Okey, sekarang kita buat pemasangan. Ini bearing 6206 NR yang depan sekali ya. Ini masuk las. Okey tuan-tuan, yang ni kena bogang bubur grease supaya dia tak bergerak. Ini adalah cooper bush untuk dia menunggu. Dia kat sini nanti. Okey. Pasang Setel bubur grease sikit dalam ni. Kat bearing. Lepas tu dalam bearing ni bubur minyak gear sikit. Supaya tidak berlaku hakisan. Ni tapak bearing ni pun kena bubur minyak gear. Gam. Dah. Ni yang saya kata ni, gam ni. Gam ni lah bukti dia recon. Jadi gam ni kalau awak tengok kat luar nanti ada kesan gam. Maknanya gearbox yang dah rosak yang kita repair. Jadi nak dapat bunyi senyap 100% tu susah lah nak cakap. Kita pun tak tahu sejarah dia dulu macam mana. Dia jaga tak punya gear. Dia bawa okey ke? Kalau dia bawa lanyak macam monyet, memang tak lah nak cantik. Jadi bukti dia nak tahu dia recon ke tak recon, gam ni lah tuan-tuan. Okey, kita dah gam dia. Ni batang shaft untuk gear lever ni pun kena bergris sikit lah. Supaya masuk gear senang. Kalau dah nak selesai balik. Ni kena bergris Jadi cooper gear cooper tadi tu, cooper bush tu dia akan bercantum dengan ni. Okey, double check dulu. Pin semua dah masuk elok. Okey, sekarang kita pasang lah.
Sebab kita nak agam juga. Jadi tuan-tuan, untuk gearbox ni kita dah tukar bearing-bearing yang utama Jadi adakah dia berbunyi juga? Jadi macam saya cakap tadi lah, Allahu a'lam. Sebab punca-punca bunyi bising ni bukan setakat pada bearing sahaja. Kalau dia tak jaga sebelum minyak gear dan gear ni dah berlaku hakisan, jangan mimpilah dia nak senyap Dia semua dah settle. Kita check dulu. Pin semua elok. Okey, ngam. Ngam. Oh, bukan dia ni. Panjang. Kenapa panjang panjang Ambil oil class shaft. Oil seal flash shaft. Jadi tuan-tuan nampak kan ada kesan putih. Kesan putih ni adalah gam yang seal dia balik tu yang saya kata. Kalau nak tahu, kalau contoh gearbox tuan-tuan ada bunyi bising, lepas tu tekan kelas dia senyap. Tengok yang ni dulu tuan-tuan. Kalau ada gam ni makna dia dah repair. Jadi kalau tuan repair pun dah tak ada guna dah. Sebab dia memang dah repair. Jadi nak dapat senyap kalau dia dah overhaul, dia dah repair susah. Cuma dia tak ada tendang, tak ada free, okey lah, boleh pakai lah kan.
Okey, yang ni settle. Kita test dulu. Macam mana gear ni sekarang? Okey, semua gear boleh main. Dan sekarang kita masuk bearing 6206 NR. Yang last kali. Ni final. Oh ya. Okay, sebelum kita pasang bearing ni, kita grease dulu lah minyak ke. Bagi dia licin. Yang ni jangan salah ketuk Kalau tuan-tuan ketuk kat sini, lingkup bearing ni. Dia nak ketuk sebenarnya kat sini, kat tengah ni. Ha. Okey, cun. Okey, klip ni ketuklah rapat sikit sebelum pasang. Biar dia fit balik. Okey. Masuk dia punya bush ataupun dia panggil spacer. Okey. Payah ni. Hitunglah popular. Dah handsome popular kan. Sabar bah. Okey. Okey, selepas tu kita pasang dia punya klip Klip ni ada dua tuan-tuan. Klip kecil untuk ikat pada batang shaft ataupun counter shaft dan klip besar untuk ikat bearing pada housing. Jangan lupa Okey, ngam dah masuk. Sekarang kita masuk yang ni lah. Biasanya kalau kita beli bearing baru, dia datang klip yang tak ada lubang macam ni. Tak ada lubang. Tapi saya akan pakai balik yang original dia punya. Okey tuan-tuan, bearing semua dah masuk. Double check boleh pusing tak? Okey, sekarang memang kita dengar dia senyap tuan-tuan, smooth je. Tetapi masa kita pasang dekat van nanti, dah hidup, dah try running, macam mana bunyi? Tak ada masalah yang tu. Kita test nanti. Tapi macam saya katalah, kalau dah repair macam ni pun nak dapat betul-betul senyap macam baru, saya tak janji dan saya tak berani cakap. Saya tiada bagi jaminan. Saya garanti nak dapat senyap tu, itu perkara susah sikit nak cakap lah. Nasib lah. Benda nasib. Okey. Ni clutch shaft Sebelum kita pasang, pastikan clutch shaft ni rata. Kalau tak rata, nanti apa yang berlaku? Kalau tuan-tuan pasang juga, mana dia punya bush? Dia punya benda tadi mana? Okey. Jadi saya suka ulang balik Sebelum ni saya ada buat satu konten YouTube pasal benda ni. Ada jadi macam ni Dia start engine, masuk gear, dia tekan kelas kan, tekan kelas masuk gear. Masa dia lepas kelas ada bunyi bunyi. Itu pun punca clutch shaft ni tidak rata. Jadi tak salah kalau kita gosok sikit ratakan. Andai kata kalau dia dah nipis, tukarlah baru. Benda ni original 200 lebih Okey. Satu lagi yang kedua, kelas cepat habis. Tak sampai setahun kelas habis. Apa sebab? Benda ni juga punca dia. Sebab macam ni saya terangkan Okey, dalam kedudukan awak tak tekan kelas, dia rapat. Saya cerita balik, dia rapat macam ni. Awak tekan kelas, benda ni bergerak. Bergerak keluar.
Tetapi apa yang berlaku kalau benda ni tak rata, dia tak masuk habis, dia tinggal sikit. Jadi bila dia tinggal sikit kat sini, bearing ni dah push dia punya pressure plate. Apa yang berlaku? Kelas leak, berbau, busuk. Jadi kelas habis. Inilah punca dia. Ni, kelas shaft ni yang dah makan. Okey, sekarang kita pasang lah. Tukar dia punya oil seal. Dan satu lagi saya suka nak share. Apa punca gearbox ni cepat lingkup? Apa punca gearbox ni cepat rosak? Okey, ikut pengalaman saya adalah oil seal ni rosak, oil seal ni. Ni dia panggil oil seal kelas shaft, dia duduk kat sini. Dia masuk kat sini. Di dalam gearbox ni nanti ada minyak. Jadi kalau oil seal ni dah rosak, minyak akan keluar kat sini. Apa yang kita akan dapat nanti? Satu, van tak ada power. Kelas baru pun tak ada power. Sebab apa? Minyak gear tu dah basahkan clutch. Yang kedua, minyak gear kurang-kurang, punca leaking. Nanti kat celah ni akan keluar minyak. Jadi kita tak perasan minyak menitik kat lantai. Apa benda minyak? Jadi nak tahu minyak apa yang keluar, kita boleh colek minyak tu, cium. Adakah bau minyak gear atau minyak enjin? Kalau minyak gear, oil seal ni yang rosak. Kalau minyak enjin, di depan ni ada satu lagi oil seal besar. Dia panggil oil seal flywheel. Yang tu pun selalu juga rosak. Jadi kadang-kadang kalau kita tukar kelas, kadang-kadang ada orang tanya saya, "Bang, tukar kelas belanja berapa? Berapa kos?" Saya tak boleh nak cakap selagi saya belum buka. Bila saya buka, saya akan cek semua ni, saya periksa. Sekali jalan sebab upah dia sama je. Jadi kita kena tukar. Sekejap saya tunjuk contoh oil seal yang dah rosak. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan nilai sendiri. Ni oil seal dia. Macam mana oil seal ni? Tengok, dia dah keras. Dah koyak dah pun. Jadi apa yang berlaku, minyak keluar kat sini. Ni satu. Yang kedua ada yang lama lagi satu. Mana tadi yang lama? Tu kat situ ambil. Ni. Ini semua oil seal kelas shaft. Tuan-tuan nilai sendiri saya tekan tak bergerak Kalau saya paksa dia pecah ni. Dia dah keras. Jadi bila dia keras, dia laku leaking. Dia keluar minyak gear kat sini. Inilah punca-punca minyak gearbox kondem cepat. Kita tak perasan benda tu. Jadi sekarang saya tukar oil seal kelas shaft baru. Okey. Sapu gam dekat oil seal ni supaya dia tidak lucut. Tak salah pun belanja gam sikit. Sapu gam. Kadang-kadang kita confident sangat kita tak bogam. Tetapi apa yang berlaku selepas tahun 2 tahun, oil seal ni bergerak, bocor, dah kena balik. Sapu gam. Tekan je pakai jari. Kalau dia ada gam, dia licin, tekan je. Tekan sampai stuck kuku tu. Stop, ngam. Lap gam ni. Okey, ngam. Dah. Yang kedua, ada satu lagi zinc kat sini. Zinc ni adalah dia gap dengan bearing. Sapu grease kat sini. Letakkan zinc ni, washer ni. Tak ada hammer. Hammer besar. Tak ada angin, tak ada ribut, pokok tumbang. Okey, kemudian Tak ada. sapu gam kat sini. Tapi nak hammer. Nak hammer. Hammer besar. Hammer head. Okey, dah sapu gam kat situ. Dekat sini tak salah pun sapu grease sikit. Supaya oil seal ni tahan lama. Bila kita letak pelicin, dia tak calarkan oil seal ni. Okey, kita boleh pasang lah. Okey, ngam. Pasang 3 skru dia balik. Tunggu jap. Abang, mana dia punya charger?
Okey, ngam. Kemudian tukarlah getah ni yang baru supaya cantiklah sikit jabok ni. Okey, cun dah masuk yang baru. Pasang balik spring dia. Okey. Yang ni kelas shaft ni bubur grease tuan-tuan. Supaya pergerakan masa kita tekan kelas tu dia lembut, licin. Pada yang masa yang sama dia jaga kelas shaft ni supaya tak cepat rosak, tak cepat akis. Okey, dalam ni pun kena bubuhlah grease. Macam saya cakap, saya pakai grease biru. Grease biru ni dia tahan sikit, dia tahan panas. Ada juga orang kadang dia buat grease hitam. Grease hitam tu memang murah, tapi efek dia kasar tuan-tuan. Jadi dia boleh cepat rosakkan kita punya kelas shaft. Okay, kalau dah pasang dia. Pastikan dia betul-betul masuk dia nak kena cecah kat bawah. Bila cecah kat bawah, baru masuk klip ni. Okey, ngam. Test. Tu nampak macam tu dia bergerak. Dia return elok Okey, ngam. Ni dah settle. Sekarang kita pasang dia punya speedo gear. Speedo. Mana lebih skru? Ni bus, jangan lupa bus. Speedo gear mana? Jangan lupa bogam Tak nak leaking kat sini tuan.
Okey, satu lagi yang tinggal. Oil seal long shaft. Untuk oil seal long shaft ni tuan-tuan, saya suka gunakan yang made in Japan tuan-tuan. Supaya pun sama, kita tak nak minyak leaking, minyak bocor, nanti gearbox ni cepat condemn. Jenama dia ni saya pakai ni Kotiko ni. Supaya dia tahan NOK Kotiko. Supaya dia tahan minyak gear tak leaking. Ni beza dia. Kalau yang cat ayam warna dia ni gold sikit. Tapi kalau yang ori yang Jepun ni dia warna dia gelap macam ni lah. Dan dia datang mesti ada kotak. Tu ada plastiknya. Tapi kalau cat ayam dia tak ada plastik. Saya suka gunakan brand yang elok lah supaya dia tahan lama. Dan bubuh gam. Sebab pernah berlaku tuan-tuan, saya pernah jumpa benda ni tercabut. Takkan benda ni boleh cabut. Kalau dia foreman dulu bubuh gam, mustahil dia boleh lucut dengan senang. Bubuhlah gam, mengelakkan benda ni tercabut. Kita jangan confident sangat, yakin sangat, oh benda ni aku dah pasang elok, itu baru tercabut. Nak cakap apa? Silapan kita, tak salah pun, kita alert sikit. Okey, ketuk masuk. Okey, ngam. Saya garanti tuan-tuan takkan senang lucutnya kalau macam tu. Gunakan barang yang berkualiti, ikut cara dia. InsyaAllah dia tahan. Dan customer pun akan puas hati. Okey? Selesai sudah gearbox kita tuan-tuan. Nanti kita pasang. Kita test running lah. Macam mana? Kita test dulu masuk dia. Macam mana keadaan? Okey. Okey, semua elok. Dah. Okey tuan-tuan, nantikan video berikutnya ya. Lepas ni saya pasang dekat van. Kita bubuh minyak, kita start, kita try masuk highway. Okey tuan-tuan, sekarang ni van ni yang saya buat overhaul gearbox ni, saya dah jalan ni. Rasanya tak ada isu gearbox ni. Tak ada bunyi gearbox. Jadi tu saya kata benda ni nasib. Kadang-kadang kita dah tukar barang dalam pun, dah tukar bearing semua. Kalau gear tu memang ada yang makan, dia memang akan ada bunyi sikit. Nak dapat elok balik tu susah lah. Nak dapat betul-betul macam baru, mana boleh. Benda dah hakis. Benda besi tuan-tuan. Okey, terima nanti siapa yang suka dengan video saya ni, sila subscribe dan like . Terima kasih. Assalamualaikum.